Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bertemu kembali dalam rancangan Debaran PRU13 yang dibawakan khas oleh IMRTV. Bersama-sama kita pada kali ini adalah yang bahagia Tun Faisal Ismail bin Aziz. Ya, Apa khabar Tun? Oh, baik, alhamdulillah. Ya, yang bagi Tun ni, tuan-tuan dan puan sekalian, beliau adalah bekas aktivis mahasiswa, Ya, saya. lulusan farmasi daripada USM, Ya, saya. Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Alhamdulillah, tajuk kita pada kali ini ada kaitan dengan mahasiswa, iaitu berkenaan dengan mahasiswa dalam PRU13. Sebagai seorang yang berpengalaman dalam aktivis mahasiswa di USM, di kampus beberapa tahun yang dulu, mungkin yang bagi Tun boleh jelaskan sedikit tentang apa bezanya mahasiswa hari ini ketika sebelum kita pindah AUKU dulu dengan susunan AUKU ni. Pemikiran mereka, mungkin gerak tindakan mereka, mungkin dari segi gerakan mereka, dan juga mungkin kesannya terhadap pemikiran mereka terhadap politik negara pada hari ini. Mungkin tu boleh mulakan dengan perbezaan antara sebelum AUKU, zaman kita dulu dengan selepas AUKU. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor. Daripada segi beza, saya ingat daripada segi dulu pun kita masih ada idealisme yang sama. Cuma berbeza kita ada kawalan dalam bentuk AUKU. AUKU ni pun kita faham daripada segi nature-nya, bila mak bapak hantar kita ke universiti, dia bersifat untuk melindung. Jadi kalau kata apa-apa jadi, dalam dulu dengan ada gerakan komunisnya, gerakan subversifnya, tentulah universiti nak pastikan bahawa pelajar mahasiswa yang terlibat dalam apa sahaja gerakan di luar universiti adalah dengan pertubuhan yang berdaftar dan tidak mendatangkan masalah. Jadi pada waktu itu dia bersifat melindungi. Jadi kalau ada jadi apa-apa pada kita pun sebenarnya pihak universiti boleh dipertanggungjawabkan oleh ibu bapa. Jadi pasal satu ada aku. Tapi daripada segi bagusnya, dia mengekalkan mahasiswa itu menjadi bebas. Sebab mahasiswa idealismenya perlu bebas, dia tidak perlu terikat dengan mana-mana parti, dan dia sepatutnya membawa ataupun mengorak budaya politik yang baru yang nak membawa negara kita ke depan. Bukan dia terikat dengan kebejatan politik, budaya politik yang ada sekarang ini di luar. Selepas AUKU dipindah Seksyen 15 dalam kurungan 2 tu, bila dipindah daripada segi kuasa mengundi sama. Dulu kita boleh mengundi, sekarang pun kita boleh mengundi, tak ada beza. Kedua, daripada segi penglibatan dengan parti politik, dulu kita boleh mendengar ceramah parti politik juga. Cuma yang kita tak boleh pakai baju politik. Kita tak boleh menyatakan sokongan secara terbuka kepada parti politik. Kita tak boleh pegang jawatan dalam parti. Kita tak boleh janji antara parti. Itu dulu. Tapi dalam senyap-senyap kita buat juga dulu. Jadi yang ketiga yang saya tengok, tidak ada peraturan yang mengikat mahasiswa kalau mereka nak jadi calon, kalau mereka rasa mereka layak. Ataupun itu sekarang. Ya. Jadi itu antara perbezaan dulu sampai sekarang. Tapi itu pada saya hanya struktur. Idealismenya itu konten. Konten itu yang membawa sebenarnya mahasiswa ke depan ataupun ke belakang. Sama ada penglibatan mereka dalam politik akan membawa lebih makna kepada pembangunan negara dan maslahat masyarakat ini terjaga, ataupun dia akan menjadi mengkucak-kacirkan dan menghura-harakan negara. Ya, kita lihat dalam konteks PRU13 yang akan datang ni, disebut sebagai ibu segala pilihan raya. Golongan mahasiswa saja, seperti yang kita maklumi, telah dapat kita kesan dalam konteks Universiti IPTA, IPTS, ada lebih kurang 1.3 juta. Dan yang layak mengundi lebih kurang dalam 200,000 di IPTA. Saya fikir mungkin campur dengan IPTS, campur yang lain, mungkin kita ada dalam 400 ke 500,000. Katakanlah kita lebih kurang ada 500 ke 600,000 mahasiswa yang hari ini yang layak mengundi. Bermakna lebih kurang dalam 4 ke 5% daripada keseluruhan pengundi. Ya, mungkin Tuan boleh menjelaskan sedikit apakah kesannya nanti dari segi pola politik negara kita yang akan datang ni dalam PRU13 ni, sekiranya mahasiswa yang telah pun dah dibebaskan daripada AUKU ni atau sekolah ini, mereka bebas untuk berkempen, pakai baju politik, boleh bertanding di dalam pilihan raya. Agaknya macam mana suasana politik yang akan datang ni bila golongan-golongan elit ni, educated ni, hampir 5% yang akan terlibat. Apa pandangan Tuan? Pertama, kalau kita tengok jumlah 5% ni bukanlah begitu besar. Kalau berbanding dalam jumlah pengundi muda ada 5.2.
juta pengundi muda dan mahasiswa hanya sekitar 400,000 lebih kurang macam tu. Tapi dalam konteks pilihan raya sekarang sebenarnya pertama kita tengok daripada segi minoriti pun sebenarnya mempunyai say dalam menentukan terbentuknya kerajaan pada masa akan datang. Jadi kalau tergantung kepada kuasa bagaimana mereka menggunakan kedudukan mereka secara berkelompok, kelompok minoriti ini boleh memberi kesan yang signifikan. Kedua, daripada segi impact, parti politik berebut-rebut untuk mendapatkan sokongan mahasiswa sebab nak menunjukkan mereka ni kekal relevan dengan masa ini. Mahasiswa selalu kita associatekan dengan golongan muda, terpelajar dan bakal menjadi pemimpin Barisan Harapan Negara di masa depan. Jadi sebab itu ada persaingan untuk merebut sokongan mahasiswa. Daripada segi kesan, kalau tengok betul, kuasa kalau sendiri, kuasanya undinya satu. Tapi bila dia turun ke bawah menjadi jentera dan sebagainya, ini mungkin akan menjadi ada kesan terhadap permainan persepsi. Misalnya baru ni kita tengok ada dua contoh gerakan mahasiswa. Satu gerakan mahasiswa yang panjat pagar pukul 2 pagi nak hantar memorandum walaupun pejabat tutup, menjerit-jerit dan sebagainya. Kemudian bila cedera dan sebagainya, buat pula cerita tipu, kata polis pukul dan sebagainya. Yang dituntut pun tak jelas. Cara menuntut tu tidak rasional, lebih kepada confrontational dan tidak ada elemen diplomasi dan juga gerakan yang mencerminkan imej dan maruah mahasiswa. Satu lagi gerakan yang membawa gerakan aman kepada kampus. Gerakan yang membawa gerakan turun ke bawah padang, jumpa dengan masyarakat, mengenal pasti sama ada dasar-dasar kerajaan dan pelaksanaannya sampai kepada bawah masyarakat, turun membantu mereka dan sebagainya, membawa balik denyut nadi rakyat dan menyampaikan kepada pimpinan di peringkat dasar, pembuat dasar, dan ini membawa ada perbezaan. Satu, kaedahnya tidak diplomasi, konfrontasi, tidak rasional. Keduanya tidak ada matlamat yang jelas apa yang nak dibawa. Tapi satu lagi masih juga mahasiswa, tapi dengan cara yang lebih positif, membawa vibes positif, tidak menjadi pemimpin yang hanya berada di kampus macam kiambang yang akarnya tak sampai ke tanah, duduk memahami masyarakat, membantu masyarakat dan membawa feedback kepada pembuat dasar. Ini contoh yang berbeza. Kalau kesan ini dibawa kepada masyarakat dan masyarakat dapat diyakinkan bahawa inilah mahasiswa yang bawa suara bebas dan membawa suara kebaikan, kita boleh nampak masyarakat mungkin boleh terpengaruh dengan persepsi-persepsi yang dibawa ke bawah ni. Ya, kita lihat sekarang ni tentang isu yang pengalaman saya lah selaku mahasiswa juga dulu, kentun juga. Mahasiswa ni dia lebih sensitif dengan perkara-perkara yang di sekitar mereka, isu penginapan. Jadi sekarang ni kita lihat pembangkang telah pun mengutarakan suatu manifesto yang populis di kalangan mahasiswa. Di antaranya ialah kalau Pakatan Rakyat menang dalam politik nanti, mereka akan menghapuskan PTPTN. Sebab kata-kata mahasiswa sekarang semuanya pinjaman PTPTN. Zaman saya dulu tak ada PTPTN, kita dapat demo mahasiswa. Kita dapat sepenuhnya. Sekarang mereka semuanya kata-katanya meminjam. Jadi kalaulah sekiranya isu ni di highlightkan oleh pembangkang, dijanjikan kepada golongan mahasiswa ini, dan keduanya pula pihak kerajaan hari ini pula, Barisan Nasional pula, hanya sekadar menjanjikan kalau dapat first class, barulah akan dimansuhkan pinjaman. Apa pandangan Tun tentang gula-gula kepada rakyat ini? Itu soalan yang menarik sebab kalau zaman dulu, saya ingat zaman saya dulu, gerakannya adalah gerakan untuk menubuhkan kerajaan Islam, negara Islam. Itu gula-gula dulu. Jadi ramailah, lebih-lebih lagi pada waktu itu majoriti penuntut mahasiswa adalah di kalangan umat Islam dan orang Melayu dalam IPT, bukan IPTS. Jadi gula-gula macam ni makan. Kalau macam sekarang memanglah kalau kata benda yang paling dekat pada mereka adalah pendidikan, PTPTN. Semua orang nak percuma. Tapi itulah bezanya. Ada mahasiswa yang memikirkan dengan rasional, ada mahasiswa yang menerima ibarat orang yang disogokkan tanpa rasional dan sebagainya, nakkan masih kekal dalam mentaliti subsidi dan tak nak keluar untuk memikirkan kaedah lain untuk yang boleh boleh menjamin bukan saja mereka dapat apa yang mereka nak, tapi tidak
mendatangkan masalah kepada negara. Kalau kita tengok dalam aspek pendidikan percuma yang kita lihat, mahasiswa perlu merasionalkan balik semula sejauh mana itu ini pendidikan percuma bukan tentang pendidikan untuk mereka saja. Sebab kalau tengok sekarang kita ada 1.3 juta mahasiswa. Dalam 10 tahun lagi kita akan ada 2.5 juta orang mahasiswa. Itu jangkaannya. Jadi pendidikan sekarang subsidi kerajaan dah bagi di peringkat IPTA dan sebagainya. Tapi itu pun tidak cukup sebab untuk menampung keperluan pada masa depan, kita bukan saja nak menyediakan ruang dalam IPTA, tapi nak bagi ruang ni kita terpaksa demokratiskan pendidikan kita. Banyak ruang-ruang lagi yang terbuka. Jadi bila banyak lagi ruang terbuka di dalam IPTS dan sebagainya, bukan saja mereka yang terlibat dengan dalam IPTA memerlukan pembiayaan, tapi mereka juga di IPTS juga memerlukan pembiayaan. Pembiayaan ini tidak mampu ditanggung oleh kerajaan kalau dah jumlahnya sampai 2.5 juta. Semuanya nak tempat tapi semuanya kosnya berbeza. Jadi benda-benda ini dia kena tengok bukan saja mereka saja nak dapat pendidikan, tapi selepas mereka sebenarnya ada generasi yang memerlukan juga pendidikan. Jadi kena ada tengok mereka kena tengok unjuran juga. Unjuran daripada segi mahasiswa masa hadapan dan sekarang ni apa costing, apa subsidi yang kerajaan bagi dalam untuk tuition fee, tapi pembiayaan lagi. Kalau kata mahasiswa 1.3 juta ni sekarang ni pun tidak ada pembiayaan yang cukup untuk sara hidup dan sebagainya, apa lagi 2.5 juta yang akan datang. Negara kita bukan negara maju, negara yang pendapatannya begitu tinggi untuk tampung segalanya dengan percuma. Itu rasional. Macam negeri Pembangkang sendiri kan, Selangor sendiri pun UNICEF kan. Yang UNICEF salah satu institusi pun dia tak boleh nak manage juga. Di Kedah pun Queen kan PAS takbir bukan Kedah. Dia pun cerita nak buat yang terbagus untuk siswa, tapi yang dia takbir negeri pun dia tak boleh nak manage. Bukan senang. Unless memang betul kata tuan tadi tu 2.5 juta satu angka yang banyak. Dan tentang tadika pun dulu nak bagi budak nursery kan RM50. Yang tu kerajaan Selangor tak mampu nak melunaskan. Jadi dalam konteks hari ni PRU 13 ini, mahasiswa ni, mungkin Tun sebagai penutup ni, apakah pandangan Tun agaknya? Lebih kurang 600,000 ni pengundi siswa-siswi ni yang ada IPTS, IPTA ni, yang semuanya mendapat pinjaman PTPTN akan keluar mengundi dalam pilihan akan datang ini. Sebelum ni kita dengar tahun lepas dah kebanyakan kelompok aspirasi menang di kampus kan. Lebih daripada 18 universiti. 18 universiti. 90% lah daripada keseluruhan universiti dikuasai oleh yang pro kepada kerajaan. Agaknya pada pandangan Tun lah 600,000 ni, adakah kebanyakannya nanti akan memberi sokongan kepada kepimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak? Kita harap macam itulah. Kalau kata mahasiswa boleh melihat dasar, boleh melihat pelaksanaan program yang sampai ke rakyat dan sampai kepada mereka sendiri. Saya harap mereka dapat lihat satu kerajaan yang berjaya ditadbir dalam masa 4 tahun sahaja berbanding pembangkang, telah berjaya membawa banyak transformasi kepada rakyat termasuk mereka sendiri. Cuma mahasiswa ni harapan kita mereka tidak terpengaruh dengan emosi. Orang muda ni dia senang ikut emosi. Mungkin ada permainan persepsi di saat akhir oleh pembangkang yang boleh menyebabkan mereka terpengaruh. Di sini yang kita minta mereka jadi rasional, lihat semuanya, jangan terpedaya dengan janji-janji yang mungkin sekadar janji yang tidak boleh ditunaikan pada masa hadapan. Mereka ada harapan kepada negara, mereka perlu lebih rasional berbanding dan lebih memikirkan sesuatu dengan intelektual berbanding dengan orang biasa. Demikianlah tadi saudara-saudara sekalian perbincangan kita dengan Tun Faisal Ismail bin Aziz, salah seorang bekas aktivis mahasiswa, membicarakan tentang debaran PRU 13 tentang mahasiswa dalam PRU. Dan kita harap supaya golongan mahasiswa seramai lebih kurang 600,000 orang yang akan mengundi dalam PRU 13 pada bila masa saja akan datang, diharapkan mereka boleh merasionalkan pemikiran masyarakat. Mereka perlu berpijak kepada ilmu, berpijak kepada kewarasan, dan mereka harus menjadi satu kelompok yang boleh mendamaikan antara pihak-pihak parti yang bertanding. Sepatutnya mereka ini satu kelompok yang boleh memberikan suatu perkara yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat, boleh menunjuk ajar masyarakat. Dan yang pentingnya, mahasiswa mestilah menjadi golongan yang berpijak
di atas kebenaran, berpijak pada fakta, bukannya mendengar tomahan-tomahan, fitnah-fitnah dalam blog, dalam web, dalam Facebook dan sebagainya. Mereka mesti pandai menilai, sebab mereka lah orang yang duduk di tempat yang atas Menara Gading. Mereka boleh mempengaruhi masyarakat duduk di atas landasan yang benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.